Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19. Muka 19 bahagian ke-8 daripada atas. Muka surat 19 bahagian ke-8 daripada atas. Kita nak syurga belaka. Keluarga kita pun kita nak bawa ke syurga belaka. Tapi jalan syurga tu, itu penting tu. Orang yang mengajar agama, orang yang belajar agama, apa tujuan? Nak syurga lah. Orang mengajar agama, orang yang belajar agama, tujuannya nak syurga. Tapi mengajar agama mana kau nak syurga? Mengajar agama biar ikut pada susunan ilmu. Kau nak mengajar agama, dia kena ikhlas. Ada ni. Dia mengajar agama semua orang nak syurga. Tapi mengajar agama nak syurga ni, mengajar biar ikut susunan. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Kena susun molek kita mengajar agama ni. Kemudian ajar comel dah, niat kena comel. Ajar kena comel, niat kena comel. Dia nak niat comel ni, buat biar comel dulu. Buat biar betul dulu. Barulah hati kena ikhlas. Gitulah. Semua kan gitu kan? Semayang kena comel, pekoh, hati kena ikhlas. Baca Quran kena comel hukum hakam Quran, hati kena ikhlas. Tutup aurah molek-molek, hati kena ikhlas. Buat molek dulu. Tutup aurah molek-molek dulu, hati kena ikhlas. Ada ni. Walaupun untuk tutup aurah, hati baik. Tak ada orang nak pakai tu. Sama juga, baca Quran salah pun saya ikhlas gitu. Semayang saya tak belajar, tapi janji saya ikhlas. Oh, semayang tak betul, hati ikhlas pakai ke? Makna mengajar biar betul. Orang belajar pun, belajar kena betul, hati kena ikhlas. Sebab orang mengajar, orang belajar sama je. Nak syurga. Tapi kadang-kadang bicara ceramah agama yang hanya menghiburkan, yang hanya mengkhayalkan, tak bertapak kepada jalan syurga yang sungguh. Jalan syurga ni beriman dan amal soleh. Nak beriman itulah belajar tauhid molek. Nak amal soleh itulah belajar fiqh tasawuf molek. Itu jalan dia. Kalau kita nak mengajar ilmu yang bawa ke syurga, mengajar untuk jadi beriman dan amal soleh. Kalau hanya cerita wa amal sunat tu cerita, tu dia akan mengelirukan orang. Ada ni. Tapi orang sukalah. Buat program pula besar-besar, belanja besar-besar. Orang yang datang berceramah pun dia disumbang kepada ceramah agama, besar-besar sumbangan, bukan kecil-kecil. Sebab mari jauh-jauh. Apa yang disampaikan? Dia nak sampai ke jalan syurga. Macam mana penekanan bab iman dan bab amal soleh? Tak ada. Hanya cerita berbentuk amal tu, amal ni nak sangat. Sebab amal sunat ni penentuan darjah syurga. Penentuan darjah syurga. Nak masuk syurga dulu, beriman dan amal soleh. Penentuan darjah syurga tu pada wajib sunat tu. Amal-amal yang banyak ni lah yang akan menentukan darjah syurga. Syurga ada 7 darjah kan? Mana-mana darjah syurga tak akan berpindah dah. Kau duduk darjah paling bawah sekali, situlah selama-lamanya. Bukan kata satu masa naik darjah yang kedua, akhir naik yang atas sekali, Jannatul Firdaus. Dah. Kalau masuk syurga, duduk bawah tu lah maka sudah. Lepas tu orang yang masuk syurga pun ada timbul kekecewaan, ruginya lah, menyesalnya. Menyesal apa? Kerana dulu atas dunia tak memperbanyakkan amal, hanya setakat boleh masuk syurga, beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah dah. Ada ni. Tapi ada sesalang di situ sebab atas dunia malah wa amal sunat tu lah. Jadi wa amal sunat ni penting. Cerita wa amal sunat ni penting. Subuh selawat banyak-banyak penting. Tapi kena tekan dulu hak beriman dan amal soleh.
hak jalan syurga. Ni mana orang mengajar, orang belajar, kena letak molek. Orang tak mesti kalau orang mengajar lah, orang belajar tak ada telinga. Marilahnya. Balik boleh buat amal ni, baca hak ni, buat amal ni, hak ni, tulis molek, buat amal. Akidah macam mana? Pegangan, tak sentuh langsung. Ilmu bab semayang, tak sentuh langsung. Program tu bukan program akidah, tapi kena peringat di dalam tu. Kita program diberi tajuk, tajuk hak adalah keluarga bahagia, keluarga syurga, keluarga sakinah. Ceritalah. Tapi apa dia keluarga bahagia? Keluarga yang bahagia ni, keluarga yang akan ke syurga. Keluarga mana yang akan ke syurga? Keluarga yang beriman dan amal soleh. Nak beriman macam mana? Nak amal soleh macam mana? Kena huraikanlah. Dia nak perincikan beriman tak boleh sebab program tu bukan program tajuk akidah. Tapi dia kena peringatan. Kena peringatan. Dan dia bukan program akidah. Contoh, keluarga syurga. Bukan kata tajuk akidah ahli sunnah. Itu bicara lain. Tapi dalam ditekan keluarga syurga ni, dia kena tekan bab beriman dan beramal soleh, ilmu fardhain tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang mana terkadang orang ceramah ni pun tak pernah peduli pun fardhain tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi pandai berbicara, pandai cerita bab sejarah, bab semasa, cerita tu cerita ni orang suka dengar. Maka dia pun dapat dapat orang suka, orang panggil kata riti. Orang hak panggil pun gitulah, boleh dengar halwa telinga sahaja. Ni banyak sekarang ni masjid yang seumpama tu, halwa telinga, belanja besar. Sebab apa? Import jauh-jauh. Tapi apa yang diberi? Hanya halwa telinga. Suka dengar. Dengar pun tak mengantuk. Ceria sentiasa. Tapi apa yang diberi? Lepas tu kata orang mengajar, orang belajar, betul-betul sama-sama nak syurga, kena letak jalan molek. Letak jalan syurga molek. Kalau tidak, kita memperdayakan orang. Orang belajar, orang mengajar paling besar. Yang paling berat dipertanggungjawabkan daripada masyarakat, orang mengajar. Orang belajar, masing-masing lah bertanggungjawab. Orang belajar, dia masing-masing bertanggungjawab atas diri masing-masing. Dia tak boleh. Orang mengajar tu yang salah. Tak. Dia tanggungjawab atas diri masing-masing. Yang mengajar tak betul tu, dia lagi besar tanggungjawab. Bukan kita orang belajar ni, kita tak kena yang salah orang mengajar. Tak. Orang yang belajar, dia bertanggungjawab atas diri masing-masing. Sebab mengajar paling berat. Ini kitab Hidayatul Sibyan muka 19 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat bagi laki-laki merenggangkan akan dua lengannya daripada dua lambungnya, dua sisinya. Ini ketika sujud. Dan sunat mengangkat akan perutnya, perut laki-laki daripada dua pahanya, pada rokoknya dan sujudnya. Sekarang ni bicara berkaitan dengan syarat sujud. Nak bicara perkara yang disunatkan ketika sujud. Ni sama je. Masa rokok pun sama, masa sujud pun sama. Orang lelaki sunat renggangkan dua lengannya daripada dua lambungnya pada masa rokok dan sujud, dan mengangkat akan perutnya daripada pahanya pada rokok dan sujud. Orang perempuan dia dempetkan sedikit. Orang perempuan dia himpunkan sedikit. Perempuan himpunkan sedikit. Bukan sampai ke jadi depek rapat, tidak. Ni orang perempuan kena cermat juga ni. Dalam rokok sama, dalam sujud sama. Ada orang perempuan dia rokok, orang perempuan dia rokok sampai ke apa panggil apa ni? Numuh ke apa panggil? Tumuh.
Tumuh jatuh terus, tumuh. No. Tumuh jatuh terus kan. Budak tu tumuh atas latar. Tumuh tu jatuh dah. Ni dia jadi rokok dulu. Kan bicara rokok dahulu. Dia kena punggung, belakang, tengkok, kepala, kasafi hatil wahidah. Macam papang sekeping. Kemudian jangan jatuhkan ke bawah. Jadi jatuhkan tubuh ke bawah masa rokok, hukumnya makruh. Orang perempuan ni dia depekkan rapak. Dia punya lengan dia dengan sisi dia, dengan lambung dia. Dia rapak-rapak masa rokok. Akhir jadi ke bawah, jadi ke bawah. Makruh gitu. Ada ni. Hak belakang tetap kena sama, cuma dia punya lengan dia tu. Dia punya lengan dia tu kendor sedikit. Tapi bukan lengan tu bubuh di tubuh, bukan. Oh, dia buat ngokok gitu. Sedap ke rokok gitu? Ni cerita mazhab Syafi'i. Dia ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Ni mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada beza pun. Lepas tu dia kata, tengok orang perempuan hak bangsa lain lah, bukan orang Melayu kita lah, Mekah. Macam orang lelaki dia semayang. Memang mereka tidak ada perbezaan. Kita mazhab Syafi'i tu, mana dia kena tutup sedikit. Dia kena rapatkan. Tapi bukan depek. Bukan depek. Ini masa rokok. Masa sujud pun sama. Bukan kata orang perempuan ni letak siku atas peha, bukan. Dia sujud, dia letak siku atas peha. Dia ke mana perempuan sini? Tak, dia letak siku atas lutut dia dah. Oh, sedap tak lengang. Sujud lama pun tak apa. Dah lah dia tangan dia diletak atas peha kan. Oh, kalau gitu sujud setengah jam pun tak apa kalau gitu. Dia bukan siapa ke rapak gitu dah. Mana rapak sedikit nak banding orang lelaki. Sama macam bicara melupah lah. Berdiri orang lelaki, kaki kanan, kaki kiri sejengkal. Sejengkal renggang dia. Orang perempuan mungkin dalam 4 jari, rapak sedikit. Tapi bukan orang perempuan sampai ke kaki dia rapak gini. Oh, tu tak stabil berdiri gitu. Tu salah budak tolok je pakai sembang lah. Dia berdiri kaki dia buat gini. Rapak sangat-sangat. Tu tak jadi gitu. Cuma kalau lelaki sejengkal, perempuan rapak sedikit. Gitu je. Sama juga macam rokok masa sujud. Hanya himpunkan sedikit. Nak banding dengan lelaki, renggang. Lelaki angkat perut daripada 2 peha masa sujud. Perempuan, dia perendahkan sikit perut dia. Tapi bukan sampai ke depek rapak, bukan. Dia satu laginya, hak beza lelaki perempuan yang saya jumpa ramai salah faham. Tapi ini bukan bab rokok sujud ni. Bab bacaan. Beza antara lelaki dengan perempuan, hak bacaan jahar, kuat ataupun sir, perlahan. Dia ada sedikit saja perbezaan. Tapi jadi dibuat perbezaan yang jauh. Macam tadilah. Sedikit saja perbezaan. Orang lelaki renggangkan 2 lengan. Orang perempuan kendorkan sikit 2 lengan. Bukan 2 lengan tu rapat di tubuh. Atau lebih orang panggil. Orang lelaki renggang. Orang perempuan longgarkan sedikit. Bukan perapat. Sama juga. Beza antara bacaan kuat perlahan lelaki perempuan ni sedikit saja perbezaan dia. Ini dia buat beza terus-terus. Dia faham selama-lama ni, selama-lama dia beramal, selama-lama dia sembahyang, dia tak pernah pun baca kuat Fatihah surah ketika sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Tak pernah baca kuat. Dia tak pernah baca kuat. Saya bertanya, makcik pernah dah sembahyang jemaah sesama imam perempuan?
Pernah dia kata. Makcik pernah tak semayang tu imam perempuan tu baca kuat? Oh, dia baca kuat lah. Semayang baca kuat lah. Semayang saya tak ingat semayang apa. Subuh, maghrib, isyak saya tak ingat. Tapi perempuan jadi imam. Semayang maghrib, isyak gitu, dia musafir gitulah. Lebih kurang cerita dia tu. Oh, jadi di semayang sama-sama perempuan. Dia mungkin jalan tu sama-sama perempuan ke, rombongan naik bahu perempuan ke, gitulah cerita dia ni. Tapi dia tu imam baca kuat, dia kata. Fatihah dan surah. Sama je dengan perempuan di rumah semayang solat sendiri. Sama juga. Yang tu imam perempuan dia baca kuat, syarat dia tak sama dengan tu imam lelaki. Tu imam lelaki sunat baca kuat semata-mata subuh, maghrib, isyak. Perempuan sunat baca kuat jadi imam. Dia ada sedikit syarat. Jikalau tidak ada lelaki ajnabi di tempat dia semayang. Kalau dia lah sama-sama perempuan, dijamak lah maghrib, isyak. Ada ni. Tiba-tiba lepas isyak dah ni, orang balik dah ni. Orang balik dah. Mana orang balik dah lah. Orang main isyak balik belaka dah. Jadi dia pun berhenti pukul 9, 9.30 di masjid, orang puang belaka. Jadi tu imamnya perempuan. Tiba-tiba di masjid tu ada seorang tok si panggil jaga ke, tukang jaga keselamatan masjid ke. Dialah yang terakhir tengah malam, barulah tutup semua, barulah kunci, mungkin tugas dia. Adalah dia seorang hok pergi mari masjid. Maka tu imam perempuan tadi tidak lagi disunatkan baca kuat. Sebab apa? Ada seorang lelaki ajnabi. Maknanya ada sedikit perbezaan. Tapi bukan kata perempuan langsung baca perlahan, bukan. Tu kata ada dia, makcik ni dia kata pernah semayang dengan tu imam perempuan, tu imam tu baca kuat. Gitulah juga kalau perempuan semayang seorang diri. Subuh, maghrib, isyak, dia sunat baca kuat. Di rumah dia, di rumah dia. Di rumah ada lelaki ajnabi? Tak ada. Tapi selama dia hidup sampai kaum tua, dia tahu-tahunya orang lelaki je baca kuat subuh, maghrib, isyak kalau semayang seorang. Oh, puan dia kena baca perlahan. Dok, beza dia sikit je. Oh, puan sunat baca perlahan kalau ada lelaki ajnabi di tempat dia semayang. Macam tadi lah. Memang tu imam perempuan ni sunat baca kuat. Tapi kalaulah di masjid tu ada seorang je lelaki, orang masjid tu lah, orang petugas tu lah. Dia duduk jagalah di bahagian keselamatan contohnya. Tak boleh baca kuat dah lah tu imam perempuan tu. Kalau dia baca kuat juga, sebab apa? Seorang je jaga tu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dia kena baca perlahan lah. Tapi kalau tak ada seorang di masjid tu, tak ada, orang kampung balik belaka dah, jaga pun tak ada, maka dia pun baca kuat lah Fatihah dan surah. Maghrib, isyak semayang jamak tu. Tiba-tiba ada pula seorang dia babah. Dia babah lelaki ada tak kapuang juga. Ada pernah rombongan perempuan dia babah perempuan. Oh, senang lagi tu. Ya, ada. Dia babah lelaki. Ketua rombongan adalah lelaki seorang. Isteri dia dan ada suami seorang jadi ketua rombongan. Hak dia babah dengan suami dia ni semayang belah luar misalnya. Maka tu imam perempuan hak belah bawah tabir perempuan tak boleh baca kuat dah. Ada lelaki ajnabi ni dalam semayang. Tapi dalam bah tadi bercakap dengan orang lelaki boleh. Suara bukan aurah. Dalam semayang tak boleh baca kuat. Hukum dia gitu. Maknanya ada sedikit je perbezaan dengan lelaki. Bukan perbezaan yang dipahamnya. Lelaki baca kuat, perempuan baca perlahan. Oh, tu macam ni. Lelaki renggangkan, perempuan dempekkan. Bukan gitu. Oh, tu jauh sangat dia lagi. Mana perempuan sunat baca kuat jikalau tiada lelaki ajnabi. Dah apa beza dengan lelaki? Lelaki sunat baca kuat semata-mata, tak kira, tak ada syarat. Ada perempuan ajnabiah pun tak ada apa-apa. Tu beza lelaki dengan perempuan. Hak semai bacaan kuat tu lah subuh, maghrib, isyak. Maknanya dia kata hidup dia puluh-puluh tahun dah tak pernah baca kuat sebab dia tahunya tak boleh baca kuat. Hak baca kuat adalah orang lelaki subuh, maghrib, isyak. Tapi bila tanya pernah tak berjemaah dengan imam
perempuan yang imam puan baca kuat? Pernah. Ada pula. Dia sama je lah. Sembahyang seorang diri, menjadi imam, subuh, maghrib, isyak, sunat baca kuat. Sama lelaki dengan perempuan. Cuma ada sedikit perbezaan. Perempuan ada syarat, jikalau tiada lelaki ajnabi di tempat dia sembahyang. Tu je ada beza sikit. Bukan siapa ke beza sangat-sangat. Perempuan sunat baca perlahan. Tak, perempuan sunat baca perlahan. Gitu dia mati. Dah lah kalau berjemaah di rumah, dia lah mak dengan anak perempuan. Baca kuat ke baca perlahan? Oh, jadi imam baca kuat. Kalau semasa seorang baca perlahan. Memang dia kena baca kuat. Di rumah tak ada orang. Di rumah tak ada orang. Oh, ada sepupu mari tupang tidur di rumah. Ada sepupu dah lah. Ajnabi. Tak boleh baca kuat dah lah. Sepupu yang ajnabi. Apa? Tak boleh nikah sepupu. Sama pelik gitu. Sepupu tu ajnabi lah. Orang asing. Batal semayang. Boleh nikah. Ada sepupu di rumah kita. Di tupang tidur. Ataupun kita nak semayang dengan anak perempuan kita. Kita ibu. Rumah mak mertua. Dah. Ramaklah ajnabi situ. Ipoh lagi. Ajnabi dah lah. Memang dah rumah. Tapi dah rumah mak mertua ke. Rumah mak sendiri ke. Dalam tu adalah ipoh-ipoh pula. Cuti sekolah kan balik belakang kan. Jadi tak boleh baca kuat dah lah. Ni mak ni nak jemaah anak perempuan dia jadi makmum dia. Betul lah. Saya duduk di rumah di KL, saya baca kuat. Betul lah rumah awak tak ada ajnabi. Bila balik rumah mak, balik mak mama tua, kena tengok lah pula. Kalau ipoh-ipoh tu pergi masjid belakang. Okey. Ada anak dara sabit pula. Tu sabit tu. Anak dara sabit. Ada anak dara sabit pula. Tak boleh dah lah. Ajnabi. Ada ni. Kalau baca kuat juga, makruh. Ada sikit. Gitu je perbezaan dia ni. Jadi macam di sini. Orang kata bezanya lelaki renggang, perempuan dia longgarkan sedikit lengan dia itulah. Tapi tangan dia tetap duduk di kepala lutut. Bukan tangan duduk di peha, bukan. Lelaki kan dia gitu kan. Jadi perempuan dia longgar sikit dia punya siku. Tapi tangan dia masih lagi duduk di kawasan kepala lutut. Bukan dilonggarkan siku dia, akhirnya tangan dia pegang di pangkal peha pula jadi. Dah. Letak di kepala lutut. Itu pada masa rokok. Pada masa sujud gitu juga. Maknanya tangan tetap letak berbetulan dengan dua bahu. Kan kita kan sujud, tangan dia letak berbetulan bahu. Cuma tutup sedikit tangan tu. Lelaki dia buka. Lelaki buka pun, buka siku ni, jaga hak ni jangan jadi gini. Sebab ni masa sujud ni kan, dia kena menghadap kiblat ni. Ni lima jari ni rapat. 5 jari ni rapat. Kemudian kena straight menghadap kiblat. Jangan dia buka luas sangat, akhirnya jadi lari daripada kiblat. Dia kena jaga. Buka tu buka, tapi tapak rapat di latar, jari rapat, kena betul-betul straight kepada kiblat. Dia gitu.